Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nazir timbalan Tuan-Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, seterusnya semua jemaah yang sempat bersama-sama dengan kita malam ini. Syukur kita kepada Allah SWT. Jadi malam ini kita dapat berjumpa lagi selepas minggu yang sudah. Dan oleh kerana kita nak membudayakan masjid ini, dah menjadi visionnya, visinya dalam bahasa Inggerisnya vision, bahasa Melayunya visi, bunyi sama kan. Visi itu artinya matlamat. Itu dia. Yang nak dicapai itu apa dia? Kita dah bincang. Iaitu membudayakan ilmu. Jadi dalam ilmu yang kita nak ambil ni, hari-hari sebenarnya ilmu ni datang. Hari-hari ilmu ni datang sampai melalui macam-macam punca. Kita berjumpa dengan bapa kita, bapa pencakap ilmu, cakap dengan abang kita, abang kita, jangan lupa mak ya, mak tu syurga kita. Itu contoh, itu ilmu tu. Tapi dicakapkan oleh abang kita, ya. Tapi abang kita cakap pun dia pun tak boleh dengan mak tu. Tapi dia menyampaikan ilmu. Betul tak? Itu ilmu. TV menyampaikan ilmu melalui forum, melalui kuliah, melalui apa lagi. Sekarang ni alat-alatnya dipanggil teknologi, apa nama ni, dipanggil media sosial. Pendeknya media tu dia ambil media, MED, sosial tu SO, medsos. Yang dia panggil media sosial, supaya senang kata media sosial. Dalam media sosial ni semua orang boleh menyampaikan ilmu. Semua orang boleh menyampaikan ilmu. Dan ilmu ini daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ya. Lepas itu malaikat pergi kepada sahabat-sahabat, tabi'in sampai ke para ulama, ya. Sampai ke kita ni, ilmu itu sudah pun tak ada lagi masalah semuanya. Selesai semua dah. Yang ada masalah ialah apa dia? Apabila ada benda baru. Bila datang benda baru. Zaman Nabi tak ada benda tu. Zaman sahabat pun tak ada. Medsos misalnya, mana ada zaman Nabi? Ini memerlukan satu hukum. Apa hukumnya medsos ni? Ada benda tu. Maka untuk mengetahui apa hukum medsos, maka perlu apa yang dipanggil dalam khutbah yang lampau disebut fatwa. Fatwa. Ini kita tiap kali kita mengaji, kita ambil balik yang jabat agama nak minta sampai itu, kita sampaikan dulu fatwa. Dan kita datang sini ni, khutbah tu nak bercakap, bukan nak menyuruh kita semua buat fatwa, tapi dia nak memperkenal, dalam khutbah tu dia nak mengenal apa itu fatwa, dan siapa yang boleh membuat fatwa, dan apa syarat-syarat orang yang sampai boleh ketara membuat fatwa. Itu yang disebutkan dalam khutbah tu. Tapi kita kadang-kadang ada yang mengaku aja betul semua, tapi kan ada yang sampai-sampai lalu je mendengar, tak ada apa-apa. Tetapi rupanya khutbah pada Jumaat yang lalu, Jabatan Agama mendengar banyak orang suka buat fatwa. Rasa-rasa semua orang boleh buat fatwa. Padahal tak perlu fatwa lagi, semuanya dah ada hukum. Kecuali benda-benda baru. Maka bila ada benda-benda baru, semalam disebutkan bahawa fatwa itu akan dikeluarkan dari lidah seorang yang namanya fatwa ni. Maka orang yang mengeluarkan fatwa itu dipanggil mufti. Kan? Fatwa mufti, orang yang
jurucakap, ketua kepada kumpulan itu. Diterangkannya kepada kita, bila mufti itu bercakap, bukan suara dia soal. Jangan lupa. Kalau mufti kita itu bercakap, bukan dia. Siapa nama mufti itu? Bukan dia itu pribadi, tapi dia sebagai mufti. Bila dia sebagai mufti, sebelum dia membuat apa-apa keputusan fatwa, maka dia akan memanggil dia punya majlis fatwa. Majlis fatwa ni tak tentu, kadang dia 10, kadang 15, tak tentu. Tapi yang tetapnya ada. Tetapi kalau dalam nak menentukan fatwa mengenai medsos misalnya, ada pakar medsos akan dibawa. Pakar medsos tu. Bila itu sampai, maka ulama-ulama ni akan mendengar apa baiknya medsos ni, apa buruknya, apa baik. Akhirnya dia dapat tahu bahawa buruk baik kepada medsos ni sama juga dengan benda lain. Terpulang kepada siapa makai. Orang baik makai dia jadi hidup. Orang menjaga makai dia akan jadi untung. Tapi kalau orang jahat makainya, dia akan boleh bawa kerosakan. Nampak? Lebih banyak baik. Maka lebih banyak baik, dia pun membuat hukum harus. Nampak? Harus hukumnya. Tapi kalau dibawa kepada membawa keburukan, jadi haram dia macam tu. Dia hukum tu boleh begitu. Jadi ini yang dipanggil fatwa. Maka bila diumumkan oleh mufti nama ketua tu, ketua kepada majlis para alim ulama yang berkaitan nak faham ni, maka dia pun dipanggil. Sebelum dipanggil tu bagi tajuk, maka ulama-ulama ni, orang-orang alim ni kena membuka kitab itu, kena membuka kitab ini untuk rujukkan ni perkara yang kita nak bincang ni. Semua pergi tengok kitab ini kata apa. Awak 3 orang tolong baca kitab ini, 1, 2, 3. Awak 3, 4 orang kena baca kitab ini. Awak baca 3, 4 orang kitab ini, kitab ini. Awak ni pula sains kata apa. Gini. Udah baginya agaknya 9 ke 10, baru dah siap semua orang. Masing-masing buat kata kerja. Masing-masing duduk macam ni, bawa kitab masing-masing. Orang ni kata begini, orang ni kata dalam kitab ini, mengatakan begini dalam kitab ini, mengatakan begini kitab ini, akhirnya mereka membuat satu. Ada tak di zaman Nabi? Contoh, ada tak di zaman Nabi? Kalau tak ada tak yang jenisnya sama, yang kita panggil kias, semisal dengannya, tapi tak kena sangat. Misalnya, apa semisal misalnya? Misalnya, apa nama ni, dulu kita kata dadah, kita kata arak itu, kenapa dia haram? Kenapa dia haram? Arak itu haram kerana dia memabukkan. Bila memabukkan, orang ni dah tak ada apa waras. Bila tak ada waras, bini kena tampar, anak kena macam-macam. Dia akan buat kerja yang bukan dia. Ini dikatakan. Maka bila datang rokok, nampak? Bila datang rokok, itu dikata kias. Rokok ni memudarat. Apa mudaratnya? Kata doktor, apa kata sains kata apa nama? Jantung, paru katanya, jantung katanya. Ini mudarat. Sebab dalam Al-Quran katanya, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kecelakaan. Contohnya. Jadi hukum ini disebut hukum apa saya sebut tadi? Kias. Kiasnya diambil daripada rokok ni, diambil daripada mabuk. Datang pula dadah. Dadah datang juga. Jadi dadah ni mana ada? Zaman tu tak ada. Zaman Cina dulu sebut candu. Ada. Sebab apa tujuan itu? Candu tu didatangkan zaman itu supaya apa nama ni, orang Cina ni lepas je kerja, dia balik ke rumah makan candu ni. Besok dia segar, dia kerja je. Dia tak ada dah buat kerja lain. Kalau dia keluar orang, tak apa-apa dia buat ni. Macam sekarang ni orang-orang apa nama kata dia, orang-orang pendatang tanpa izin, dia bercampur dengan kita, tak apa-apa dia buat. Kadang-kadang orang menyaga dah bertumbuk dengan penguasa selingkuh macam kita kan. Ini apa dia? Ini dikata dia mendatangkan mudarat, dadah. Maka hukum dadah tu haram, diambil dari mana pula? Kerana dia akan merosakkan otak dan sebagainya, maka haram.
hukumnya. Tadi dipanggil apa tadi panggil kias. Saya bagi contoh ni supaya kita senang faham aja ya. Baik. Maka apakah syarat-syarat yang untuk sesuatu perkara yang apabila seseorang itu nak berdasarkan kata dia, berdasarkan enactment ini, maka fatwa adalah keputusan secara kolektif. Ini yang kita nak tahu. Bukan kita nak berfatwa ni, kita memaham aja ya. Jangan kita lepas kita dengar khutbah ni, kita pula boleh buat fatwa. Jangan. Ini kita ni nak ambil faham apa itu fatwa. Dah tentu dalam syarat-syarat ni kita tak masuk. Tak masuk orang yang boleh buat fatwa. Kerana tak perlu fatwa, semuanya dah ada hukum. Fatwa ni saya kata tadi benda-benda baru yang tak ada zaman Nabi, sekarang ni muncul dia tiba-tiba. Muncul tu LGBT ada zaman Nabi. LGBT tahu LGBT? Lelaki kahwin lelaki, perempuan kahwin perempuan. Suami isteri, ada orang di mana mereka boleh tukar-tukar bini dia. Itu banyak LGBT tu. Liberal tu bebas tanpa batas, segalanya bebas. Tak boleh itu. Jadi itu kena ada fatwa. Itu dikatakan di sini. Apa maksud fatwa? Fatwa hendaklah membawa kepada kestabilan, keamanan sebuah negeri atau negara. Fatwa juga perlu bersifat menyelesaikan masalah dan merongkai persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, bukan fatwa sekiranya pandangan yang dibuat oleh golongan yang berkepentingan, misalnya ahli politik, pelampau agama, golongan sesat, orang-orang jahil, kebiasaannya akan menyebabkan perpecahan kalau dia buat fatwa, menyebabkan keganasan, membuat kekusutan serta mencetus kebimbangan kepada masyarakat. Kita nak maulid Nabi, fatwa kena dibuat. Boleh ke nyambut maulid Nabi? Kata zaman Nabi tak ada orang buat. Nabi itu tak ada nyambut maulud. Agaknya Nabi itu terlalu beradab sangatlah. Dia tak hendak nyambut diri dia sendiri tahu. Tak hendak dia. Tetapi apa dia panggil kias? Apa kias? Bila orang tanya, ya Rasulullah, kenapa kita puasa hari Senin? Kenapa engkau berpuasa pada Isnin ya Rasulullah? Hari Isnin itu ialah hari kelahiranku. Dia nyambut hari jadinya tiap-tiap hari Senin. Jadi mengambil hukum itu, para majlis ni kata, fatwa kan boleh sambut maulid Rasul kerana Nabi sambut. Macam mana pula nak nyambutnya? Rasul puasa. Itu cara dia nyambut. Puasa, cara dia menyambut. Kita menyambut hari lahirnya, kita kata sempena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berkumpul. Apa hukumnya? Harus. Ataupun mula-mula hukumnya tak ada apa-apa. Itu bendanya kau buat okey, tak buat tak apalah, suka tinggal. Tetapi apabila kita berkumpul ramai-ramai, kita kata kita nak bergerak daripada sekolah kebangsaan ke Wangi. Kemudian daripada situ kita kata bawa pengusaha suara, kita nak berselawat sampai sini. Maka apabila masuk unsur selawat itu sudah ibadah. Maka kita sudah berjalan dari sana berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Selawat suara kita. Masuk kita. Sampai masjid, minum, masuk dalam masjid. Sampai dalam masjid, ini dah saya banyak kali ulang dah. Sampai dalam masjid, kita kena ambil wuduk, masuk dalam masjid, kita dah iktikaf, dah ibadah. Kita semayang sunat, dah ibadah. Kemudian nazir dengan jawatan kuasa panggil pula seorang pensyarah. Pensyarah itu biasanya guru. Maka dia pun ustaz itu berceramah mengenai bagaimana sejarah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nangis kita mendengarnya. Sayang benar kita. Sebab tujuannya supaya kita kasih dengan Nabi.
yang benar orang tu bersyarat. Tuan, apabila seorang guru di depan, kita di bawah ni beribu orang mendengar ceramah tu, maka ceramah itu sudah disebut pengajian, kuliah. Maka bila ada kuliah, bila ada mengaji, maka hukum daripada mulanya tak ada hukum, lepas itu jadi harus, jadi ibadah. Bila ada ceramah satu, maka kuliah itu sudah menjadi menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim dan muslimat. Maka majlis yang tadi hukum asalnya tak ada, akhirnya bila sampai ke masjid jadi majlis fardu. Pandainya. Itulah barulah namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pandai cari pahala. Bukan kata haram, tak boleh sebab Nabi tak boleh buat. Kita tak boleh macam itu. Tak boleh macam itu. Jadi apa nak buat? Tak apa, kita duduk je lah buat. Berjanji mana ada zaman Nabi, tak boleh pula. Udah kita bergaduh pasal itu sampai ada orang tak datang masjid. Ada orang yang dah pandai berjanji, tak mau berjanji. Akhirnya berjanji pun orang tak nak baca. Pasal apa? Berjanji itu katanya tak ada zaman Nabi. Sudah jadi masalah. Pasal apa? Pasal adanya kita kata fatwa ni tadi. Fatwa ni. Yang bagi fatwa ni kan bukan ala-ala orang juga. Hebat orangnya. Tetapi fatwa dia tu tak ada mengambil kira faedah daripada apa yang patut dibuat tu. Nampak macam saya kata tadi. Daripada hukumnya kosong, menengkak kepada ibadah. Kemudian sampai ke sini kan sebelum ustaz ini kita panggil, maka mari kita dengar satu ayat-ayat suci Al-Quran daripada sepolan dan tafsirnya akan dibacakan oleh sepolan. Kita bersama mendengar. Setiap satu huruf yang membaca, dia dapat satu pahala, kita pun satu pahala sama. Itu saya kata tadi. Apakah syarat nak menjadi orang Islam yang bagus? Pertama, balik kan? Berakal. Berakal itu penting. Jadi kalau kita berakal, kita akan jadi bijaksana. Rupanya orang Islam ni bijaksana. Baru semuanya jadi ibadah. Baru semuanya jadi ibadah. Orang kampung ada satu malam seorang ulama, saya lupa nama ulama tu, mimpi bahawa dia kena pergi ke satu kampung. Maka dia bermalam di kampung itu. Kemudian pada malam itu seorang yang orang kampung anggap jahat meninggal. Dan semua orang tak hendak usik dia pun, tak nak mandikan dia kerana katanya orang ni tak elok, jahat. Apa tak eloknya? Tiap-tiap hari dia akan pergi pub. Tempat orang jahat tu, situ dia pergi. Kemudian ulama yang kita mimpi, dia rupanya datang, kena menyelamatkan. Dia pergi jumpa isterinya. Kenapa isteri awak, suami awak ni orang tak nak apa semua. Dia kata macam ni tuan, dia tiap-tiap malam akan pergi ke pub tu, dicarinya duit, dibelinya semua minuman keras tu, semuanya dihancurnya. Lepas tu dia balik. Itulah kerja tiap-tiap malam. Kita tahu bercakap dia, ni tak elok, tapi dia tak nak merosakkan kedai tu, tapi dia nak beli, rosak, hancur. Artinya gigih benar dia hari. Sampai orang tengok dia ke situ tu, orang ingat dia adalah salah seorang daripada orang-orang nakal. Ulama yang datang, patutlah aku dapat mimpi, macam aku kena selamatkan, aku kena terang kepada orang apa yang dibuat. Sebab yang dibuat ni tak bagi tahu orang, isterinya pun tak bagi tahu orang. Itu satu contoh bagaimana orang ni orang bijaksana, kerana kata nak menyuruh orang ni berhenti takkan boleh. Baik dihancurkan dia. Itu pasalnya dia orang kampung, satu kampung tak. Bila dengar macam itu, akhirnya dia diangkat jenazah itu hari itu, diimamkan oleh ulama tu. Orang kampung semua keluar, minta ampun, minta maaf pada Allah kerana salah nampak. Sebab itu kita kadang-kadang kalau melengok orang tu
elok dan sebagainya kan, belum tentu kita boleh hukum dia. Sebab kita tak menyiasat. Sebab itu bila orang nak buat fatwa, dia bukan seorang, dia kena ada satu jawatan kuasa. Kita boleh buat seorang-seorang. Terlintas tengok satu tu, itulah dia. Tak boleh macam tu. Filem Hindustan selalu buat filem macam tu dan nyuruh kita. Pembukaan filem Hindustan tu, ada orang jahat tikam perempuan tu. Boyfriend dia baru datang nak pergi ke rumah perempuan tu. Bila dia nampak, udah ada pisau kat sini, dia pun datang megang pisau nak nyabut. Orang ramai pun datang. Inilah pembunuhnya. Sudah nampak. Udah sampai ujung filem kan baru kita tahu bahawa dia selamat. Kita pun mengadang betul dia musuh. Kita nampak sebab yang bunuh bukan dia. Orang kata dia semua. Kita pun mengadang sekali. Ujung kan baru happy ending. Baru kita dapat, oh bukan dia kan. Dah puas hati kita. Puas hati kita. Habis RM10 duit tiket. Jadi berbalik kepada apa yang saya sebutkan tadi, bahawa fatwa itu tadinya saya dah sebut lebih kurang, kita dah sebutkan lebih kurang. Apa nama ni disebutkan syarat. Ini dia syarat kelayakan untuk orang yang memberi fatwa ni. Pertama, dia balik. Kedua, dia berakal. Ketiga, dia adil dan dipercayai serta menguasai hukum syarak. Itu dah baca. Ini saya baca balik je pasal saya ingin nakkan supaya apa yang Jabatan Agama sampai tu, walaupun kita ni kampung hulu sangat, kampung Gesir Hulu, Hulu Bernam, Hulu Selangor, 3 kali hulu ni, tapi biar kita lebih faham daripada orang bandar. Ya? Jadi apa dia kata? Maksud menguasai hukum syarak, terdapat pula 4 syarat yang disebut dia ni menguasai hukum syarak. Dia ada 4 syarat. Apa syarat pertama? Syaratnya memahami Al-Quran. Pasal tak ada lah kita. Orang tu syarat dia memahami Al-Quran. Bila memahami Quran, mesti menguasai bahasa Arab, menguasai nahwu, menguasai balaghah. Macam-macam lagi lah kan? Tak ada lah kita. Menguasai sunnah Rasul, mengetahui pandangan ulama dulu-dulu, menguasai ilmu qiyas. Nampak? Ini khutbah baru ni 15 minit je. Saya pergi mengungkapnya sampai setengah jam. Apa maksud memahami Quran disebut? Maksud menguasai memahami Quran itu menguasai kefahaman berkaitan ayat-ayat hukum, sama ada ayat muhkamat, mutasyabihat, umum, khusus, mujmal, mufassar, nasakh, mansukh. Nampak? Ini perkara ni, rupanya ayat Qurannya ada yang mansukh. Ayat tu dah keluar pada awal, tapi bila hujungnya tak pakai lagi dah. Ada ayat Quran yang bagi mansukh, dari mansukh. Jadi ini semua sebenarnya. Kemudian apa maksudnya menguasai sunnah Rasul? Menguasai sunnah Rasul pula bermakna memahami perkataannya, perbuatannya, pengakuan Rasulullah SAW, serta mengetahui status setiap riwayat dan sebab urut sesuatu hadis, sebab hadis itu turun dan sebagainya. Ya. Mengetahui pandangan ulama dahulu bermaksud memahami ijma', iaitu kesepakatan ulama terdahulu supaya dapat mengikuti jejak mereka, dan mengetahui perkara yang dipersisihkan untuk tujuan berijtihad dengan penuh teliti dan tanggungjawab. Adapun menguasai ilmu qiyas adalah mahir dengan hukum asal, illat dan dalil, seterusnya mampu menentukan hukum kepada perkara yang betul. Jadi sebenarnya khutbah hari itu nak beritahu bahawa kita tidak langsung ada kebolehan lah untuk buat fatwa. Jangan benar-benar. Ada satu cerita yang disebut ada satu cerita disebutkan dalam tu, kalau kita teringat ada satu cerita dalam tu disebut satu hari satu rombongan berjalan, kemudian seorang tu batu jatuh, pecah kepala dia. Bila dia pecah kepala ni, orang ni dah pecah kepala, tertidur mimpi
bila pipi keluar mani. La ilaha illallah, jatuh balik. Pipi keluar mani lah. Katanya Allah nak bagi dia seronok lah walaupun kepala sakit. Jadi yang ni orang berilmu, dia bertanya ke kawan dia, saya nak semayang, bolehkah saya tak payah mandi? Saya tiamum je. Oh, kawan dia dengan pandai kata tak boleh, tak ada sebab engkau nak tiamum, kau kena mandi. Maka dia pun dengar cakap kawan dia mandi dia. Mati dia pada mandi. Dia tak boleh mandi katanya. Mati dia. Maka dia angkat perkara dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, sesungguhnya engkau orang sudah membunuh dia. Sesungguhnya engkau orang sudah membunuh dia. Kalau engkau orang tak tahu, kau bertanya dengan orang tahu. Maksudnya dia melarang kita memandai-mandai. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan kepada khutbah yang baru ni kita ambil tahu betul ada je fatwa kita kena pakai. Kalau fatwa tu mestilah daripada mufti. Kalau Selangor, mufti Selangor. Kalau mufti keluar dan dalam kalau kita Google, kalau kita nak tahu hukum, kita Google mufti, kita sebut kita nak tahu hal apa, nanti dia keluar. Macam kita nak tahu di mana kita ngundi misalnya, di mana kita ngundi, kita nombor, keluar di mana kita ngundi. Begitu juga dengan mufti ni. Kalau kita sebut apa kita nak akan fatwa berkaitan dengan apa, berkaitan dengan air, ada sebagainya, semayang di bawah tajuk itu kan tahu lagi keluar apa yang kita nak. Katanya mufti sudah membuat keputusan pada tahun sekian-sekian, ini hukumnya. Tak ada. Saya berharap sangat agar kita akan menjadi hamba Allah yang mengikut segala ilmu-ilmu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan membuat-buatlah sesuatu benda baru, kerana ia akan merugikan kita punya kesejahteraan antara kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menjaga kita. Dan insya-Allah beberapa bulan lagi kita punya Maulid Nabi 20 berapa ke? Maulid Nabi dekat ni Jadi kita tengok kalau dekat IKIM, dekat apa? ITB Hijrah itu je lah. Nampaknya itu je lah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap kali Maulidur Rasul kita akan dapat dua tiga pengajaran yang kita cara nak amal, yang disebut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi. Semayang di awal waktu, sunnah Nabi. Ya tak? Semayang sunnah yang kita sebut itu sunnah Nabi. Tapi kita juga jadi sunnah-sunnah yang besar-besar, insya-Allah. Semoga Allah dapat menolong kita. Wabillahi taufiq wa hidayah.